bagaimanakah peribadi dan akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai ketua keluarga? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah, persoalan yang kita bangkitkan hari ini, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebut apabila dia makan bersama dengan Abdurrahman bin Auf. Ketika itu Aisyah menangis dan sahabat-sahabat turut menangis. Kenapa bila ditanya mereka menangis, mereka menjawab bahawa roti yang mereka makan ketika itu tidak pernah dimakan sewaktu mereka hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud lembutnya roti pada zaman mereka hidup tidak sama dengan roti yang mereka makan dengan Nabi yang penuh dengan kekerasan. Bermaksud sederhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hakikatnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, rumah dia dengan rumah Nabi antara rumah yang paling bahagia dalam dunia. Itulah rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Walaupun dalam riwayat Ibnu Majah bila ditanya, di manakah katil Aisyah? Aisyah menjawab, katil aku adalah di mana tempat sujud Nabi SAW. Sebab itu bila dalam Sahih Bukhari menyebut, Nabi nak solat malam, Nabi terpaksa menolak kaki Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, sempitnya rumah Nabi, biasanya rumah Nabi, tetapi rumah itu menjadi cahaya bagi seluruh alam. Nabi tidak pernah menyuruh kita untuk mengikuti arkitektur rumah Nabi SAW. Nabi tak pernah menyuruh untuk kita mengikuti macam mana bentuknya. Kalau orang Jepun, rumah orang Jepun. Kalau orang Minang, rumah orang Minang. Orang Melayu, rumah orang Melayu. Orang flat, duduklah rumah flat. Tetapi yang Nabi ajar kita adalah macam mana membina cahaya dalam keluarga kita di dalam rumah. Sebab itulah Nabi adalah seorang pemimpin keluarga yang sangat hebat. Daripada zaman Nabi SAW menjadi seorang anak, diberitahu bahawa dia adalah seorang anak yang sangat saleh. Nabi duduk dengan pak saudara Nabi SAW. Nabi dikasihi oleh pak saudaranya Abu Talib. Nabi duduk dengan atuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menyayangi Nabi SAW. Dan sehinggalah Nabi bernikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Apalah yang tidak dikorbankan oleh Khadijah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Khadijah binti Khuwailid, Nabi mendoakan dia dan terasa doanya kepada kita sehingga hari ini. Bahkan menjadi inspirasi kepada suami dan juga isteri di seluruh dunia. Doa Nabi untuk Khadijah seperti mana doa Jibril kepada Khadijah, iaitu penat lelah Khadijah yang menjamu makan Nabi, didoakan untuk Khadijah supaya dia memasuki syurga yang tidak penat untuknya dan syurga yang tidak dia mendengar perkataan-perkataan yang menyakitkan. Subhanallah. Dua doa ini. Ya Allah, jangan berilah kepada Khadijah syurga yang penat, berilah syurga yang penuh dengan kerehatan, dan berilah kepadanya syurga yang dia tidak mendengar perkataan yang menyakit. Menunjukkan seolah-olah sewaktu Nabi duduk dengan Khadijah dan Khadijah berhadapan dengan orang sekeliling yang mengatakan perkataan yang buruk kepada Nabi, betapa sakitnya hati seorang isteri. Begitu juga betapa penatnya Khadijah terpaksa berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagai seorang suami, Nabi seorang yang mana menghargai, bahkan mendoakan dan menyejukkan hati isterinya. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah kewafatan Khadijah binti Khuwailid, kesedihan Nabi itu terpancar bagi hati-hati anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi mencintai Nabi, Nabi mendidik dengan begitu baik. Sehinggalah kasih sayang Nabi kepada anak-anak itu dirasai oleh anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikahkan anak perempuan Nabi dengan lelaki yang Nabi cintai, Uthman bin Affan. Begitu juga dengan Ali bin Abi Talib. Nabi meneliti perasaan mereka. Nabi menghargai kecintaan mereka. Nabi menjaga mereka dengan baik. Apabila mereka pergi meninggalkan Nabi SAW dalam ujian yang sangat berat, kerana Nabi ada 7 orang anak. Nabi memiliki 7 orang anak. 6 orang anak Nabi SAW meninggal dunia di depan mata Nabi SAW, melainkan Fatimah radhiyallahu anha. Subhanallah. Kasih sayang Nabi kepada anak-anaknya ditonjolkan. Kasih sayang Nabi SAW pada anak-anaknya ditonjolkan sehingga dirasai kepada cucu-cucunya sendiri. Kita mengenali Hasan dan Husain, kita mengenali dengan Abdullah, kita mengenali dengan Abu Umamah, kita mengenali tentang anak-anak Nabi SAW dan cucu-cucu Nabi. Kerana ada banyak hadis yang merakamkan kasih sayang yang Nabi tunjukkan kepada anak-anak Nabi SAW. Sebab itulah pernah berlaku Nabi SAW dalam keadaan Nabi salat, cucu Nabi SAW
duduk di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menunjukkan contoh teladan yang baik. Tidak bangun Nabi daripada tempat sujudnya. Itu ketika solat jemaah dalam waktu sembahyang Isyak. Dalam keadaan itu Nabi tidak bangun sehingga sahabat-sahabat ragu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bangun selepas daripada anak ataupun cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasa puas bermain di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh teladan yang Nabi tunjukkan. Nabi tunjuk kasih sayang Nabi kepada kanak-kanak sewaktu Nabi baca khutbah. Nabi baca khutbah di atas mimbar. Tiba-tiba cucu Nabi SAW bergerak, berjalan, melangkahi jemaah-jemaah solat. Subhanallah, Nabi turun daripada mimbar. Nabi pergi dukung cucu Nabi. Nabi bawa naik atas mimbar. Nabi sambung baca khutbah. Ini kasih sayang yang Nabi tunjukkan kepada anak-anak, cucu-cucu Nabi SAW, keluarga Nabi. Jadi bila kita menelusuri balik, apa lagi rumah tangga yang begitu hebat yang telah ditunjukkan seperti mana dalam Quran yang telah menyucikan keluarga Nabi daripada cemuhan-cemuhan yang tidak baik. Nabi tidak pernah mengganggu orang. Keluarga Nabi tidak mengganggu keluarga orang lain. Fitnah telah masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebarkan oleh orang-orang munafik yang dengki dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Al-Quran turun punya sayangnya Allah kepada Nabi dan keluarga Nabi. Al-Quran turun membersihkan keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi, family-family Nabi. Innama yuridullahu lidhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Allah menyucikan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ini. Allah membersihkan ahli keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi daripada kata-kata buruk, perkataan-perkataan buruk, sehingga mengangkat darjat kemuliaan isteri-isteri Nabi tidak dinikahi oleh mana-mana lelaki selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan perkataan, perlakuan yang pernah mereka lakukan. Betapa sayangnya Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sebegitu sekali Allah memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah apabila kita melihat keluarga Nabi sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman, apabila kita menyebut sallallahu ala Muhammad, kita berselawat ke atas Nabi Muhammad, nescaya kita akan mengiringi selawat kita juga kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat salam ke atas Nabi Muhammad dan ke atas keluarga Nabi Muhammad. Sebab itulah begitu pentingnya bila kita membaca bagaimana sirah sahabat Nabi dan juga sirah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hari ini bila kita melihat satu-satu kelompok manusia itu akan dianggap berjaya. Bukan sekadar apabila dia berjaya apabila berhadapan dengan masyarakat di luar, tetapi kejayaan hakikat yang sebenar apabila dia berjaya membawa keluarganya masuk dalam syurga Allah SWT. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW menjadi ketua bagi keluarganya. Even kalau kita melihat Nabi SAW menjaga menantu-menantu Nabi, perkataan-perkataan yang baik kepada menantunya, begitu juga kepada isteri-isterinya yang memiliki karakter yang pelbagai. Khas untuk Nabi SAW, Allah telah memberikan keizinan untuk Nabi bernikah lebih daripada 4 orang wanita. Dan kita melihat bagaimana Nabi SAW menjaga semua isteri Nabi. Sebahagian riwayat kata 9, sebahagian kata 11, sebahagian kata 13 isteri-isteri Nabi SAW dengan penuh kebaikan. Mana mungkin apabila isteri Nabi SAW hendak musafir dengan Nabi, Nabi boleh buat keputusan untuk memilih mana satu isteri pilihan untuk dibawa musafir bersama. Tetapi hakikat keadilan yang Nabi nak tunjukkan, Nabi bukan setakat seorang yang adil, tetapi mahu setiap perbuatan, perkataan dan juga tindakan Nabi. Nabi bukan setakat seorang yang adil dalam keluarga, adil terhadap isteri-isterinya, tetapi Nabi juga mahu dilihat adil. Berlaku adil dan dilihat adil sesuatu yang berbeza. Nabi melakukan urusan undi ataupun seolah-olah macam pilihan raya. Dicabut undi. Mana satu isteri yang akan menemaninya untuk musafir? Subhanallah. Walaupun Nabi boleh memilih Ummu Salamah, boleh memilih Hafsah, boleh memilih Safiyah binti Huyai untuk menemani Nabi, tetapi Nabi sengaja memilih jalan agar berlakunya dilihat keadilan dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk daripada satu rumah ke satu rumah, diriwayatkan Nabi akan melayani mereka dengan sebaik mungkin. Sebab itulah apabila kita melihat Nabi melayani isteri-isteri Nabi dengan sebaik mungkin,
dan dirasai oleh sebahagian isteri-isteri Nabi SAW dalam keadaan rupa layanan yang mungkin berbeza tetapi penuh dengan keadilan. Sebab setiap orang memiliki hajat dan keinginan berbeza. Begitulah bila mana Nabi dengan Safiyah binti Huyai, agak romantis Nabi dengan Safiyah. Mungkin dengan sebab backgroundnya, maka Nabi SAW dalam keadaan suatu hadis menyatakan bahawa bila dia nak keluar daripada rumah, Nabi suruh dia tunggu sebentar. Rupa-rupanya Nabi nak dibukakan pintu untuknya. Dan dalam sebahagian riwayat, ketika mana dia hendak menaiki unta, Nabi SAW meletakkan tapak tangan Nabi di lutut Nabi dan menyuruhnya memijak tapak kaki Nabi. Lalu Nabi mengangkatnya, dan ketika Nabi memboncengnya dalam keadaan mengantuk, Nabi memegang kepalanya dan meletakkan di bahu Nabi SAW. Ini cara romantis Nabi dengan isteri Nabi. Begitu juga layanan Nabi kepada mungkin dengan Sauda, dengan Ummu Salamah, berbeza dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang agak muda, yang agak masih lagi dalam keadaan cerdas pemikirannya. Dan ada ketikanya Nabi yang sudah berusia itu sekali-sekala bermain ataupun bergurau dengan Aisyah, bahkan berlawan lari dengan Aisyah. Dan Nabi SAW menunjukkan sifat Nabi dengan Aisyah mungkin berbeza dengan isteri yang lain. Kemudian Nabi menunjukkan cara Nabi berhadapan dengan Hafsah bagaimana. Ketika mana berlaku konflik antara rumah Nabi, ketika mana Nabi melayani Hafsah dalam keadaan konflik, yang mana kita saksikan ayat Quran turun dan membetulkan Nabi SAW jangan menuruti perkataan isteri-isteri Nabi yang mungkin dalam keadaan waktu itu agak panas. Datanglah Umar Al-Khattab radhiyallahu an, yang mana dia tahu anaknya Hafsah telah melakukan sesuatu yang mana tidak disukai oleh Nabi, tetapi Nabi SAW dapat menyelesaikan konflik rumah tangganya dengan begitu baik. Itulah Nabi SAW. Sebab itu, bila kita baca sejarah, kita akan nampak Nabi SAW dia bijak mengenal manusia, melayan manusia, dan bijak untuk mengetahui apa hajat-hajat dan keinginan manusia. Anak begini, caranya begini. Cucu begini, cara begini. Isteri begini, cara begini. Sebab itu bila kita tengok, ada ketika Nabi pernah meminta khadam, orang gaji, ataupun seorang yang membantu ahli sufah untuk serve ahli sufah. Yang mana disebut ahli sufah ni orang-orang yang mana terputus bukalan. Macam gelandangan lah. Macam orang-orang yang duduk dekat kaki lima masjid, dekat bawah anjung masjid. Mereka ni tak boleh pergi ke mana-mana sebab mereka tidak boleh menjana ekonomi. Kerja tak boleh, apa pun tak boleh, duduk kat situ. Nabi panggil untuk ada bibik khas, ada tukang layan khas. Tetapi bila mana dalam isu Fatimah radhiyallahu anha, saingannya dalam keadaan berbekas-bekas kerana menggaul, kerana menggiling gandum, kerana menggaul, menguli tepung. Waktu itu tangannya begitu sakit dan diadukan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, suamiku Ali bin Abi Talib orang yang susah. Dia dalam keadaan tidak mampu memiliki seorang pelayan, seorang pembantu. Aku minta izin untuk aku memiliki pembantu." Dan ketika itu Nabi tidak membenarkan. Nabi menyuruh dia berkhidmat untuk Ali bin Abi Talib. Nabi menggantikan khidmatnya dengan, Nabi kata, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Menunjukkan bahawa dalam kes-kes tertentu ada sebahagian orang Nabi treat dengan cara begini. Sebahagian orang, anak Nabi Fatimah dan Ali, mungkin Nabi nak mendidik dan mentarbiah dengan cara yang sebaliknya. Sebab Nabi dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan dia memberikan A, B, C keputusan sekalipun, dia tetap berfikir macam mana hendak mendekatkan seseorang kepada Allah SWT dan boleh menjayakan mereka ini menjadi orang yang beriman. Itulah bagaimana Nabi melayani kehendak anak-anak Nabi yang mungkin nampak berbeza, tapi sebenarnya Nabi melayani mereka berbeza dengan matlamat yang satu, supaya dapat bertemu ahli keluarga semua dalam syurga Allah dan menjadi panduan untuk kita sebagai ayah, sebagai ibu di rumah dan juga sebagai suami dan isteri macam mana nak mencontohi teladan Nabi SAW. Sebab itu dalam khutbah terakhir Nabi kata, "Khiyarukum khiyarukum li ahli." Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik kepada ahli keluarganya. Sebab itulah Nabi memberi pesan banyak. Jagalah anak ahli keluarga kamu. Menuruti ayat Quran dalam surah Tahrim menyebut, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Bebaskan diri kamu dan bebaskan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Sebab itu kita melihat Nabi benar-benar seorang ahli keluarga ataupun pemimpin keluarga yang mana berjaya mendidik keluarganya menjadi keluarga yang penuh dengan harmoni, keluarga yang penuh dengan kesolehan, sehingga kan rumah Nabi SAW yang begitu sederhana hari ini kita menyaksikan, tetapi kita tidak
mampu merasakan seperti mana kebahagiaan yang dirasai oleh isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bumi Madinah subur dengan cahaya kebahagiaan yang telah disebarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sekeliling merasai kebahagiaan seperti mana Nabi melayani anak-anak dan ahli keluarga Nabi. Itulah hebatnya pemimpin keluarga bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Bersama Hidayah Center Foundation, sampaikan Islam, perkasakan mu'alaf.